Tak ada orang yang boleh duduk. Jadi sama ada sifat yang 20 ataupun selebihnya. Yang lebih daripada 20 yang wajib kita i'tikad secara ijmal itu semuanya qadim lagi azali. Dengan sebab itu nombor-nombor yang diletakkan di dalam mana-mana kitab usuluddin, nombor-nombor yang mana yang diletakkan dalam mana-mana kitab tauhid, nombor 1 wujud, nombor 2 qidam, nombor 3 baqa, itu nombor sahaja. Boleh kita nak letakkan sifat wujud nombor 20, nak letak sifat wujud nombor 15, sifat kalam nombor 3, tak ada masalah. Sebab nutan kiraan kita sahaja. Kerana segala sifat kamalan Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan bagi adanya semua. Sifat Allah Ta'ala itu sifat yang wajib. Baik, jadi hari ini nak dihuraikan sifat qiyamuhu yang kelima daripada 20, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsi. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Apa artinya? Artinya qiyamuhu binafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Jadi jangan difaham dengan maksud yang segera faham. Jangan difaham dengan maksud yang segera faham. Apa maksud, apa arti ataupun apa yang dikendaki dengan maksud yang segera dipaham? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri ni apa yang kita faham segera? Berdiri macam kita berdiri, berdiri macam kita berdiri tanpa orang bantu, tanpa orang tolong. Dia berdiri sendiri daripada duduk, bangun berdiri. Itu maksud yang segera dipaham. Maka itu bukan muradnya. Itu bukan yang dikehendaki di sini. Boleh faham macam tu? Yang berdiri dengan sendiri, duduk dan dia bangun berdiri tanpa orang tolong, itu perbuatan makhluk. Itu perbuatan kita makhluk. Mustahil Allah Ta'ala bersifat demikian. Dah tu apa maksud dia? Yang dikehendaki dengan Allah berdiri dengan sendiri ni apa maksud dia? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri ataupun qiyamuhu ta'ala binafsi ini masuk di dalam sifat awas salbiyah. Sifat salbiyah, sifat yang kita tidak boleh mengerti maksudnya kecuali dengan menafikan perkara yang tidak layak dengan zat Allah. Baik, huraiannya, kata musannif wajib pada syarak pula. Apa maksud wajib pada syarak? Perkara yang mesti dilaksanakan, perkara yang mesti dibuat. Bila sebut wajib pada syarak, itu merupakan paksaan daripada Allah. Paksaan. Bila sebut wajib, wajib tu paksa namanya. Kenapa? Kerana perkara wajib ni seandainya ditinggalkan, kita akan diancam oleh Allah dengan azab siksaan. Itu yang menunjukkan, itu menunjukkan bahawasanya wajib pada syarak itu adalah paksaan daripada Allah ke atas setiap mukallaf, daripada raja sampailah yang ke bawah sekali. Apabila mereka itu mukallaf, cukup syarat mukallaf, berakal balik, sampai seruan agama Islam, boleh mendengar ataupun boleh melihat salah satu, maka dipanggil mukallaf, yakni orang yang diberatkan, yang dipikulkan hukum Allah. Mana dia pergi, mana waktu dia duduk, mana negara dia pergi, dia tetap bersangkut paut dengan hukum Allah. Apa sahaja keadaan, kelakuan, gerak dan diamnya bersangkut paut dengan hukum hakam Allah. Itu mukallaf. Tak boleh lagi nak menyuruh kat mana? Nak duduk dalam tanah nak duduk dalam tanah, tetap dia mukallaf. Nak naik atas langit yang ketujuh, tetap dia mukallaf. Nak masuk alam bunian, contohnya dia dah bosan duduk kat alam ni, dia nak masuk alam bunian, tetap dia mukallaf. Dia tak boleh lagi. Dia tak boleh lagi. Dia jadi wali ke, dia jadi tok guru besar ke, dia jadi pak kiai besar ke, dia jadi ustazah besar ke, jadi ustaz besar ke, dia hafal Quran ke, dia hafal hadis ke, ikutlah, dia tetap mukallaf, tetap bersangkut paut dengan syariat Allah mesti. Jadi kalau ada orang mendakwa, dia kata dia orang hebat, dia orang ada kedudukan sisi Allah, lalu dia tak perlu semayang, tak perlu puasa, itu semua sesat lagi menyesatkan. Faham tu?
Jangan kita tengok orang pelik-pelik boleh terbang atas angin, boleh menyelam dalam air tak basah, tiba-tiba dia kata dia tak wajib semayang. Itu wali syaitan nama dia. Itu wali syaitan. Itu wali syaitan. Tu penghulu segala wali. Siapa? Penghulu segala awliya illah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semayang tak? Jadi jangan kita yang acah-acah kuali ni tak payah semayang. Kita yang acah-acah kuali ni kata saya tak perlu semayang dah kerana martabat saya dah naik tinggi. Itu semua fahaman ataupun puak-puak yang dah murtad. Na'udzubillah. Jaga baik-baik. Jangan terpedaya, jangan terikut, jangan terpesona dengan fahaman yang menyalahi syariat. Kok mana pun hebat macam mana, alim macam mana, warak macam mana pun, tetap bersangkut paut dengan hukum hakam Allah. Jadi wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Faham dah mukallaf tu tak faham tulis catat. Jangan lupa. Nanti senang nak jawab peksa hujung tahun ni. Apa arti mukallaf nanti dapat jawab semua Jadi apa tiap-tiap mukallaf mengetahui, wajib kena tahu. Sebab itulah Nabi kata wajib belajar. Kerana mengetahui ini hukumnya wajib. Mengetahui tentang perkara-perkara yang tertentu, khususnya perkara yang bersangkut paut dengan ibadat, akidah contohnya. Itu wajib kena belajar. Laki-laki perempuan kena mengaji. Suami wajib mengajar isteri dia dan anak-anak dia ilmu-ilmu yang fardu ain, supaya anak isterinya boleh melakukan amal ibadat dengan betul. Jadi suami bertanggungjawab. Wajib suami mengajar ataupun wajib suami menyuruh isterinya belajar, ataupun wajib suaminya mencarikan guru untuk isteri dia ataupun isteri dan anak-anak dia, ataupun wajib suami dia menyuruh isterinya belajar, sama ada pergi ke surau, pergi masjid, mengaji secara bertalaqi ataupun mengaji secara online. Awak dah sibuk, tak ada masa nak pergi surau, payah nak jaga, payah nak pergi surau masjid, nak pergi kuliah padu ain bertalaqi, payah jaga anak bersepah ni. Jadi awak mengaji secara online. Jadi tak ada alasan. Dia tak nak ikut, jatuh derhaka. Jadi wajib suami kita dah bagi rumah, dah bagi kereta, dah bagi duit, dah bagi pakaian, dah bagi makan minum, kena bagi. Di antara perkara wajib diberi ilmu fardu ain. Jadi mengaku putus di dalam hatinya, wajib mengaku putus ni mana yakin, sebenar yakin, jangan berbolak-balik, jangan ada syak, jangan ada jangan ada kod, ya kod, semua syak tu. Allah Ta'ala itu ada kod. Allah Ta'ala itu tahu kod. Itu semua tak boleh. Itu semua syak namanya. Tak boleh dalam bab akidah ni, tak boleh syak. Wajib yakin dan jazam yang putus. Jazam maknanya tak berbolak-balik. Itu maksudnya bila kita dah berpegang, bila kita dah tahu sifat Allah Ta'ala itu qadim contohnya, dan kita dah berpegang, kita dah tahu Allah tu qadim, tidak ada permulaan, pegang sungguh-sungguh dalam hati. Pegang sungguh-sungguh dalam hati. Allah kekal selama-lamanya. Sedia kala tidak ada permulaan. Tiba-tiba nak dikatakan Allah Ta'ala itu bersifat dengan baharu. Mustahil Allah bersifat baharu, kerana dia bersifat dengan qadim ataupun qidam, sediakan. Pegang betul-betul, masuk jazam, tak bergoyang dah. Di mana tempat dan apa pun keadaan sinya, begitulah pegangan ataupun pengakuan dalam hatinya, putus dalam hati. Itu makna putus dalam hati, tak ubah dah sampai bila-bila. Mengaku putus dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf tadi akan tentu sungguh berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Jadi faham maksud berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri dan tidak berkehendak kepada yang. Okey, baik, ni perkataan tidak berkehendak kepada yang menjadi, tidak berkehendak kepada yang menciptakan dia, itu maksud. Dalam kitab dia tulis apa? Dan tidak berkehendak kepada yang menjadi. Maksudnya Allah Ta'ala itu, Tuhan kita itu tidak berkehendak
kepada yang menciptakan dia. Itu maksud. Tidak berkehendak kepada yang menjadi, yakni tidak berkehendak kepada yang membuat dia, tidak berkehendak kepada yang menciptakan dia, menciptakan Allah. Kenapa Allah Ta'ala tidak berhajat, tidak berkehendak kepada yang menciptakan dia? Kerana dia bukan jenis diciptakan, bahkan dialah yang mencipta. Bahkan dialah yang mencipta, bahkan dialah pencipta segala-galanya. Al-Khaliq, Al-Khaliq, yang menciptakan. Kita yang diciptakan ini dipanggil makhluk. Kita makhluk yang diciptakan akan dia. Adapun yang menciptakan Allah. Sebab tu Allah tak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Dalam kitab tu dia tulis yang menjadi, yakni yang menjadikan dia, menjadikan Allah. Itu maksud tu. Itu sebenarnya itu dah maksud tu. Maksud berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri ni ada dua. Maksud ataupun yang dikehendaki. Yang dikehendaki dengan kata berdiri dengan sendiri ada dua maksud. Maksud yang pertama tadi, tidak berkehendak kepada yang menciptakan dia. Itu maksud pertama. Maksud yang pertama, jangan lupa, jangan jangan tak perasan. Baik. Dan ni maknanya tu. Ini maksud yang kedua. Dan tidak berkehendak kepada zat. Apa maksud tidak berkehendak pada zat ni? Yakni maksud dia apa? Allah Ta'ala tidak berkehendak duduk menumpang pada yang lain. Allah Ta'ala tidak berkehendak ataupun tidak berhajat untuk duduk menumpang pada sesuatu yang lain. Contohnya Allah menumpang langit, Allah menumpang arash, Allah menumpang ruang, Allah menumpang tempat. Itu semua mustahil. Tu kalau dikatakan Allah tu duduk di dalam ruang, menunjukkan Allah menumpang ruang. Ni orang panggil lapang, ni lapang yang mauhum nama dia ni. Dalam bilik kita ni kosong, nampak macam kosong kan? Hakikatnya dipenuhi dengan udara. Jadi nampak macam lapang, tapi hakikatnya dipenuhi dengan makhluk Allah yang namanya udara. Sebab itu dipanggil lapang yang mauhum. Lapang yang dikesamarankan, dikesamaran. Mauhum itu mana kesamaran. Kesamaran ni nampak aja macam kosong, tapi sebenarnya berisi dengan udara. Udara tu jenis jisim ataupun jirim yang seni, yang halus, yang boleh bermasuk-masukan di antara satu dengan yang lain. Macam air tu lah. Sebab tu ikan dalam akuarium tu dia boleh berenang. Sebab air tu jenis jirim ataupun jisim yang lembut. Kalau air tu dibekukan, dia bertukar jadi jirim, jisim yang keras. Tak boleh lah berenang ikan tu. Kelip mata pun tak boleh. Nampak tak tu? Kalau seandainya udara ni jenis pepejah, jenis beku, kita tak boleh nak kelip mata. Tak boleh nak kelip mata. Baik, ingat tu dua maksud tu. Bila sebut Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri, dua maksudnya. Yang pertama, Allah tidak berkehendak kepada yang menciptakan dia, kerana dialah yang menciptakan segala-galanya. Yang kedua, dia tidak berhajat menumpang yang lain, bahkan yang lainlah berkehendak dan berhajat, bergantung, menumpang kepada Allah. Boleh faham tu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mantapkan akidah kita ni. Amin ya Allah. Baik. Mana dalilnya? Mana bukti? Mesti kena ada bukti. Mana bukti di atas pegangan dan pengakuan kita yang Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri, yang binafsih? Mana dalilnya? Mana buktinya? Setiap akidah kita terhadap Allah mesti ada dalil, mesti kena tahu dalilnya. Kita jangan jadi orang yang beriman, jangan menjadi orang yang beriman tiruan, jangan.
Jangan kita jadi orang yang beriman tiruan. Iman tiruan jangan. Iman tiru datuk nenek moyang. Iman tiru datuk nenek moyang. Mana bukti ada Allah? Kenapa awak iktikad Allah Tuhan tidak ada yang lain? Dia kata, nenek saya cakap macam tu, moyang saya pesan macam tu, ayah saya cakap macam tu dulu, kawan-kawan cakap macam tu. Tu tak jadi. Kata setengah ulama, orang yang i'tikad dalam keadaan meniru-niru ni tidak sah. Tak sah. Sebab apa? Orang yang meniru-niru ni biasanya hatinya tak jazam. Betul tak? Siapa pernah meniru dulu kat sekolah? Tak pernah? Rugi lah. Kita meniru dulu. Sebab tu itu tak pandai. Kita tiru. Bila kita tiru, sebenarnya walaupun kita tiru jawapan kawan sebelah kita tu, hati kita berbolak-balik. Hati kita ternanti-nanti, ya ke tidak ni, ya ke tidak ni, betul ke ni, betul ke ni. Tengokkan keadaan. Kalau dalam minit 2 minit lagi nak hantar kertas jawapan, kalau dia raba balik jawapan itu kalau dia raba balik jawapan itu, bukan meraba, raba, padam. Kalau dia padam balik jawapan itu, aku pun nak padam balik. Maknanya orang meniru ni dia tak jazam. Dia nanti itu tunggu-tunggu, seandainya orang yang ditiru tu ubah, dia akan ubah. Kalau orang yang ditiru tu tak ubah, dia tak ubah. Itu mana tak jazam. Di dalam akidah ni tak boleh. Sebab tu bahaya kalau i'tikad dalam bentuk meniru ni, bahaya. Sebab apa? Contohnya dia meniru datuk dia. Datuk dia kata Allah Tuhan, Muhammad Rasul. Baik, dia pun tiru lah. Tapi dalam hatinya nanti tertunggu-tunggu, seandainya datuk dia besok mengubah kepada pegangan dan pahaman ataupun agama yang lain, maka dia pun akan dia akan ikut. Na'udzubillah min zalik. Orang yang meniru, orang yang i'tikad dalam bentuk meniru sedemikian, yang nanti tertunggu-tunggu tadi, seandainya orang yang ditiru itu mengubah kepada akidah yang lain, dia pun akan ubah. Kata ulama, tidak sah iman ni. Iman tak sah, maknanya dia tidak Islam. Dia tak Islam lagi, dia tak beriman lagi. Iman macam tu tak sah. Iman ni mesti syaratnya jazam yang putus. Itu bentuk meniru yang pertama. Bentuk tiru yang kedua, walaupun dia meniru, tapi dia akan tetap berpegang dengan pegangan tu. Walaupun orang yang ditiru mengubah kepada pegangan yang lain, jawapan yang lain, dia tetap dengan jawapan yang ditiru tadi. Boleh faham tak? Maknanya kalau datuk nenek moyangnya nanti pertengahan jalan mengubah kepada agama lain, mengubah kepada pegangan dan kefahaman yang lain, tidak, aku tetap berpegang Allah lah Tuhan, Muhammad lah Rasul. Maka orang yang meniru jenis macam tu, kata ulama, sah lah iman dia. Faham tu? Jadi golongan meniru ni, satunya berdosa, satunya beriman, satunya tidak yang beriman tadi tiru tapi jazam yang putus. Yang tak beriman tadi, yang kafir lagi tadi, meniru tapi dalam bentuk hatinya ternanti-nanti, tertunggu-tunggu nak mengubah, seandainya orang yang diubah itu, orang yang diikut itu mengubah kepada pegangan yang lain. Sungguh pun begitu, yang beriman, yang meniru, yang sah tadi, dia tetap dihukumkan berdosa. Berdosa kenapa? Berdosa kerana mempelajari dalil-dalil tentang akidah. Sedangkan dia orang yang mampu memahami dalil-dalil seandainya dia belajar. Maknanya dia orang yang mampu mengetahui, dia mampu memahami dalil-dalil, bukti-bukti tentang kewujudan Allah, kekuasaan Allah, sediakala Allah, mukhalafah Allah. Dia mampu faham dalil-dalil tu. Tapi sekarang ni dia tak tahu dalil-dalil itu kerana meninggalkan berdosa tang situ. Faham tu? Berdosa tang tak belajar. Sedangkan dia orang yang layak menerima ilmu. Boleh faham? Kecuali dia memang akalnya tidak sempurna. Kalau jenis akal macam dia ni, belajar memang tak tahu. Dia belajar memang tak akan faham. Tak ada peluang nak faham dia ni. Akalnya tak sempurna macam orang lain, maka dia tak berdosa lah. Sebab dia bukan ahli. Dia meninggalkan belajar, dia tak tahu dalil-dalil, tidak dihukum dosa kerana dia bukan ahli.
Tapi kebanyakan masyarakat kita ni yang tak tahu dalil-dalil, bukti-bukti tentang kekuasaan Allah, sifat kesempurnaan Allah ni bukan dengan sebab akal tak sempurna. Betul? Kerana taksir, makna cuai, leka, malah nak malah nak belajar. Sebab tu duduklah dalam dosa. Yang terbaiknya kenalah beriman dengan Allah serta mempelajari dalil-dalil tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah tadi. Itu tak ada pun ulama yang khilaf mengatakan orang yang beriman dalam hal keadaan dia mengetahui buktinya, sah akidahnya, sah imannya. Tak ada ulama kata tak sah akidah. Ada pun yang macam golongan yang meniru tadi, taklid tadi, tiru tadi, ada khilaf. Ada ulama kata sah iman, ada ulama kata tidak sah imannya. Yang selamat yang belajar dalil-dalil. Baik. Mana dalil? Ni dalam kitab ni semua ada, tuan-tuan. Dalam kitab ni kalau kita mengaji daripada awal hingga akhir, kita akan dapat tahu, kita akan dapat faham manakah bukti-bukti, dalil-dalil yang menunjukkan tentang kekuasaan, kesempurnaan Allah. Dan manakah dalil-dalil yang mengatakan mustahil bagi Allah tiada, mustahil bagi Allah lemah, mustahil Allah Ta'ala tidak bertempat, mustahil Allah bertempat. Jadi dalil-dalil itu kita akan tahu. Mana bukti? Apa hukum Allah bertempat? Mustahil. Mana dalil? Ada dalil. Kenapa tak boleh dikatakan Allah bertempat, berpihak dan sebagainya? Ada dalilnya. Faham tak tu? Jadi dalam kitab ni ada semuanya. Dalam kitab ni ada semuanya. Cuma semuanya belum ada kitab ni. Jadi tak ada kitab, beli dalam beg kuning gitu. Tekan beg kuning tu, beli buku, beli kitab. Barulah seronok mengaji ada kitab. Beli kitab. Harganya tak sampai 100 pun. 5-6 ringgit macam tu, 7-8 ringgit kot. Berapa ringgit? 8. Beli 10. Beli 10 bagi ke kawan. Tu. Beli kitab lah. Jadi kita akan tahu dalil-dalil tu semua ulama' dah siapkan, nak suruh kita belajar je, mengaji je. Fahamkan aja, tak faham ulang lagi, tak faham belajar lagi. Itu kerja kita. Kerja kita ni bukan nak suruh cari dalil sendiri dalam Quran, dalam hadis, mati hidup balik pun memang takkan jumpa. Jadi ulama' dah siap buatkan, kita cuma nak mengaji je. Tapi kalau nak ngaji pun tak nak, tak dapat lah dia nak nolong, nak kata zaman ni lah. Takkan nak sosah lah, dah besar-besar kan. Takkan nak sosahkan dengan kayu putih pula, dah besar-besar. Takkan saya nak sesahkan pula. Tu kalau KL cakap. Takkan nak bodakan tengah belakang kan. Dah besar dah, tua-tua takkan nak boda pula, nak bodoh belakang pula. Belilah kita seronok ngaji. Kita punya kelas ni ada rakaman. Bila tertinggal, macam ni kawan-kawan kita pergi melancong, dia tertinggal, dia boleh tengok rakaman. Kitab dah ada, balik rumah nanti kan malam buka balik rakaman, buka balik kitab. Ngaji juga. Sebab tu rugi kalau tak nak ngaji. Yang tertinggal dengan sengaja yang tertinggal dengan tidak sengaja, boleh ulang kaji balik pelajaran yang tertinggal. Bila ada kitab, senang nak ulang kaji. Itu kata orang bersungguh. Ngaji ni kena bersungguh. Kata ulama' pengarang kitab Ta'lim Muta'alim, dia kata mengaji ni kena bersungguh. Ibaratnya kita terjatuh dalam laut, macam mana kita nak menyelamatkan diri? Macam mana keadaan orang yang terkejut dalam laut tu, terjatuh dalam laut, dia nak menyelamatkan diri dia, macam mana dia berenang? Dia bersungguh ke dia berenang lenggang kangkung? Dia berenang sungguh-sungguh. Tak ada dia berenang lenggang kangkung, sebab lalu dalam tu ada jerung macam-macam tu. Begitulah keadaan sepatutnya orang yang belajar agama. Lebih-lebih lagi fardu ain, kena bersungguh. Tak ada istilah nanti masa lapang saya belajar fardu ain, tak ada. Mesti wajib bagikan masa lapang, wajib bagikan masa supaya dapat belajar ilmu fardu ain. Kalau dalam bab belajar ilmu fardu ain ni, nanti masa lapang saya belajar tauhid, nanti masa lapang saya pergi ngaji tajwid, nanti masa lapang saya pergi ngaji tasawuf, nanti masa lapang saya pergi ngaji fiqh, itu tak betul. Dia tak masuk dalam golongan orang yang bersungguh.
Lepas tu dalam ramai-ramai orang yang bersungguh tu, katanya Tuan Pengarang kita taklim dalam ramai yang bersungguh mengaji macam berenang dalam laut tadi, tak ramai yang sampai kepada maksudnya. Tak ramai yang sampai. Dalam ramai-ramai yang bersungguh tadi, tak semua sampai ke tepi. Faham tak? Banyak yang gagal. Dah kalau kita tak bersungguh, agak-agak macam mana? Kalau yang dah bersungguh pun tak ramai yang sampai ke tebing tu, ke persisiran pantai tu, apatah kita yang tak bersungguh. Harap fahamlah kiasan yang ulama buat tu. Maknanya kita kena takut kalau kita ni ambil sikap endah tak endah belajar agama ni. Bukan berasa senang hati, berasa tak kisah, berasa tak peduli. Kena ada rasa takut, risau, bimbang. Ni kalau aku gagal, aku tak belajar, tak dapat kuasai ilmu fardu ain ni, macam mana amalan aku nak diterima oleh Allah? Masak aku nanti dibakar oleh api neraka Allah, dah amalan tak diterima. Betul? Kena risau. Kena risau. Ni aku tak bersungguh mengaji agama ni, anak bini aku pun tak bersungguh mengaji, macam mana ni? Ini tak boleh jadi. Kena fikir macam tu. Jangan kata alah tak kisahlah, tak ada hal lah, jangan. Ini cerita cerita akhirat ni bukan cerita dongeng, bukan cerita main-main. Akhirat tu cerita yang sangat menggerunkan, menakutkan. Jadi jangan buat ambil sikap acuh tak acuh. Dulu kita dah puas berehat, dulu dah puas cari dunia, tinggal saki baki umur kita ni, gunakanlah baik-baik supaya dapat kita menumpukan khususnya kepada pengajian fardu ain. Sebab fardu ain ni banyak lagi yang tak tahu, yang tak faham sebenarnya. Jadi jangan kalut-kalut nak berleka-leka dengan ilmu yang bukan fardu ain. Memang ilmu-ilmu fardu kifayah tu penting juga, tapi nisbah kepada kita yang dah terlewat ni, jangan main-main dah. Tumpukan fardu ain sungguh-sungguh. Tak apa, contohnya kalau kitab tauhid ngaji 1 minggu 2, 3, 4 kali tak apa. Fiqh ngaji 2, 3, 4 kali seminggu tak apa. Tasawuf ngaji 2, 3, 4 kali seminggu tak apa. Tajwid ngaji 2, 3, 4 kali seminggu tak apa. Sebab benda ni sangat-sangat perlu dalam amal ibadah kita, orang yang dah terlewat ni. Sambil-sambil kita belajar, sambil-sambil baiki ibadah. Yang kata fiqh, yang kata tafsir, yang kata hadis tu nanti-nantilah. Ada sampai ada masa lapang kadang-kadang nak pergi dengar, boleh. Maknanya tumpukan fardu ain dulu betul-betul, sebab kita dah terlambat. Lainlah kalau dulu umur kita waktu mengaji fardu ain ni, ngaji umur kita 16, boleh lah. Ini masa emergency dah ni. Masa kecemasan dah ni. Lampu dah kelip-kelip dah. Kalau atramen tu dah menyala dah tu, dada dia. Kalau atramen tu dah nyala, tit tit tit. Kita macam tu lah. Kita bukan tit tit, kita dah tit 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 tit. Jadi jangan leka dengan yang bukan tumpukan fardunya. Betulkan dulu sembahyang kita, fahamkan bab solat ni. Bagaimana yang dikatakan solat yang zahirnya macam mana, solat yang batinnya macam mana, khusyuknya macam mana, bacaannya macam mana. Fahamkan yang penting-penting ni, bab mandi wajib, bab pencuci najis, ini semua kena belajar. Sebab bersangkut paut dengan ibadat. Apa yang merosakkan ibadat? Ngaji tasawuf sungguh-sungguh. Kebanyakannya benda yang merosakkan amalan kita ni hati kita, masalah. Jadi belajar bab masalah hati ni. Kadang-kadang amalan zahirnya dah sempurna dah, orang nampak macam malaikat dah zahir dia. Tapi hatinya penuh dengan sombong, takabur, cinta dunia dan macam-macam lagi. Itu yang merosakkan tadi. Itu yang merosakkan amalan kita yang zahir, yang dah macam nampak macam malaikat tadi tu. Faham tak tu? Jadi tasawuf ngaji sungguh-sungguh. Ngaji tasawuf sungguh-sungguh. Dia kena seiring. Tauhid fardu ain ni dia kena seiring. Baik. Dalilnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu dalilnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi Al-Quran ni petunjuk, pedoman, dalil bagi orang yang takut kepada Allah, orang yang beriman. Jadi ini di antara firman Allah. Allah Ta'ala bersaksi di dalam Al-Quran Karim. Allah Ta'ala firman apa? Artinya Allah Ta'ala itu tidak ada Tuhan yang lain melainkan ianya Allah juga Tuhan yang hidup lagi, yang bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Mana ambil perkataan qiyamuhu binafsih ni? Daripada qayyum tu.
Perkataan qayyum itulah yang menunjuk kepada qiyamuhu bi nafsi. Qayyum makna berdiri dengan sendiri. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Wahai Tuhan yang maha hidup. Hidup Allah bukan dengan roh. Kita dah belajar bab hayat, betul? Dulu. Masa khatam yang dulu. Ni belum sampai lagi situ. Kan kitab ni kita dah khatam dah. Bab hayyu tu sifat hayat Allah Taala itulah. Jadi huwa dia Allah al-hayyu yang hidup. Apa maksud hidup Allah? Ngaji bab hayat tu nanti baru faham hayyu tu apa. Ngaji bab hayat. Ngaji bab hayat nanti baru faham apa maksud Allah yang apa perbezaan di antara hidup Allah dengan hidup kita. Apa bezanya? Nanti di situ boleh faham. Qayyum makna berdiri Allah Taala dengan sendiri. Nak faham maksud qayyum tu inilah ni qiyamuhu bina. Dan maknanya mana? Dan melainkan ianya Allah jua Tuhan yang hidup lagi yang bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Dan makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu dia nak tafsir dah, nak hurai dah apa maksud. Boleh jadi bagi orang yang tak pernah mengaji ataupun yang tak pernah dengar ataupun yang tak pernah tahu macam kita, bila dengar Allah berdiri dengan sendiri, yang segera kita tangkap, Allah Ta'ala tu bangun sendiri lah maksudnya. Itu yang segera difaham. Yang segera difaham, bukan itu yang dimaksudkan di sini. Faham? Berdiri dengan sendiri, duduk kemudian bangun diri, bukan itu yang dimaksudkan Allah bersifat dengan berdiri dengan sendiri, bukan tu. Sebab tu perlukan huraian, sebab tu perlukan pencerahan supaya hilang kekeliruan kita. Hilang kekeliruan kita. Dan makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu ialah ada Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia Allah. Itu yang dimaksudkan Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Maksud yang pertama, dengan makna dia tak berkehendak, kehendak pun tak ada. Dia tak ada kehendak kepada yang lain menciptakan dia. Dia tidak berhajat kepada yang lain untuk menciptakan dia. Inilah di antara maksud istighna. Yang dikatakan Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya itu yang kita selalu sebut tu. Wahai Tuhan yang Maha Kaya, wahai Tuhan yang Maha Kaya. Ini di antara maksud kekayaan Allah. Ni maksud kekayaan Allah. Apa sifat yang menunjukkan dia tu, Allah tu kaya? Yang menunjukkan Allah tu bersifat dengan kaya yang hakiki, kaya yang sebenar-benar kaya, ialah mana? Dia tidak berkehendak kepada yang menciptakan dia. Itu pertama. Bukan maksud Allah kaya tu dia ada banglo, dia ada apa? Dia ada banyak tanah, dia ada planet-planet. Bukan tu maksud. Kaya dan sebab memiliki harta, itu namanya itu kaya muqayyad. Makhluk. Itu makhluk. Faham? Kalau yang kita faham selama ini, apa yang tuan-tuan faham selama ni? Allah Ta'ala Maha Kaya. Tuan faham? Jawab sikit. Ada saya nak minum jap. Jawab. Tanya jawab le. Bismillah. Air apa ni? Kak Ali. Bismillah. Jawab lah orang tanya. La ilaha illallah. Orang tu tanya tak nak bercakap, orang tak tanya dia bercakap. Apa? Allah Ta'ala memiliki semua dalam bumi ni. Tu yang kita faham. Sekarang faham macam tu tak? Asal tak pula? Dah ngaji maknanya fahaman sebelum ngaji lain. Dah ngaji lain. Untung tak ngaji. Waktu tak mengaji dulu kita faham bila sebut Allah kaya, sebab apa? Dia ada semua.
Langit bumi ni dia punya. Tu yang kita faham. Rata-rata tulah fahamnya. Betul? Baik ngaku. Kita pun macam tu lah juga dulu. Tak mengaji, main agak-agak aja. Kalau kaya dengan sebab memiliki ada langit bumi ni, samalah macam kaya makhluk, ada banyak harta. Sebelum ada harta tak boleh panggil kaya, betul? Sejak dipanggil kaya tu, si Mamat tu dipanggil kaya sejak bila? Sejak dia jadi jutawan lah. Waktu dia duduk kampung dulu, orang tak panggil dia kaya, dia tak ada kereta lagi. Bila dia memiliki harta kekayaan, projek juta-juta, baru orang panggil kaya Mamat tu. Sebab apa? Memiliki banyak harta kekayaan. Kalau tak ada harta kekayaan, boleh tak nak panggil dia kaya? Okey, faham dah situ? Sewaktu tidak ada alam, sewaktu tidak ada langit dan bumi, sewaktu tidak ada 7 petala langit dan bumi, boleh tak nak dipanggil Allah kaya? Kalau dengan kepahaman yang pertama tadi. Nampak tak? Tak boleh nak panggil Allah tu kaya. Maksud sedia kala lagi Allah tak kaya. Kerana sedia kala lagi belum ada sesuatu lagi. Jadi Allah tak kaya lah macam tu. Boleh faham tadi? Ini saya nak uraikan kepahaman kita yang salah tadi, yang pertama. Kalau kita faham Allah tu kaya dengan makna Allah ada langit bumi, ada alam, maksudnya sebelum ada alam boleh tak nak panggil kaya? Tak boleh lah panggil kaya, sebab belum memiliki sesuatu. Faham tak? Jadi salah fahaman tu. Salah. Buang je jauh. Buang je jauh fahaman tu, salah. Yang dimaksudkan kaya Allah Ta'ala itu, dia tidak berkehendak kepada yang lain. Itu nama kaya hakiki. Dia tak berkehendak kepada yang menjadikannya, dan tidak berkehendak kepada sesuatu yang kepada sesuatu zat yang hendak ia Allah ada di zat itu. Mudahnya, Allah tidak berkehendak untuk duduk menumpang, berhajat menumpang kepada yang lain. Allah Ta'ala tidak berhajat untuk mengambil faedah daripada yang lain. Allah Ta'ala tidak mengambil faedah untuk duduk menumpang kepada yang lain. Bahkan segala yang lainlah berhajat menumpang kepada Allah. Itu maksud kekayaan Allah. Itu baru maksud kaya Allah. Itu baru maksud kaya Allah. Jadi lepas ni kalau tuan-tuan berdoa, wahai Allah yang maha kaya, faham dah tu? Maksudnya seolah-olah kita doa gini, wahai Tuhan yang tidak berkehendak kepada yang menciptakan, bahkan Engkaulah pencipta segala-galanya ya Allah. Wahai Tuhan yang tidak berkehendak berhajat duduk menumpang kepada yang lain, bahkan segala yang lainlah berhajat menumpang kepada Engkau ya Allah. Itu maksud kaya Allah. Ringkasnya, wahai Tuhan yang maha kaya. Itu ringkas ni. Maksudnya tadi tu. Itu maksud dia kaya Allah. Jauh salah kita kalau tak ngaji. Ke laut terus kita kalau tak ngaji. Mujur Allah kesihan kita, pilih kita belajar agama. Alhamdulillah. Itu tanda Allah nak selamatkan kita. Kalau kita tak bersyukur, tak berterima kasih juga, tak tahulah apa yang Allah bagi kepada kita nikmat belajar mengaji ni lebih daripada nilai langit dan bumi lagi. Untunglah orang yang Allah pilih. Kalian contohnya jutawan. Kalau meskipun kalian jutawan, kalian tak boleh beli nikmat taufik belajar agama. Tak boleh beli. Nak bayar 2 juta supaya Allah jadikan kita penuntut ilmu, tak dapat. Menunjukkan apa yang Allah bagi kita ni sekarang ni, taufik boleh belajar ni, tak ternilai harga. Maka jagalah baik-baik. Puji Allah sebanyak-banyaknya ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah tu makna ringkasnya kata ulama. Alhamdulillah ni maknanya terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada ulama tafsir, ulama terjemahkan Alhamdulillah ni terima kasih ya Allah.
Kau bagi aku taufik hari ni boleh ngaji, kau gerakkan kaki aku langkah tempat ilmu, kau gerakkan hati aku nak belajar. Terima kasih lah ya Allah. Kalau kau tak gerakkan, mustahil aku jadi orang belajar, mustahil aku boleh mengaji, mustahil aku boleh beramal. Allah sayang ni. Mudah-mudahan Allah pilih kawan-kawan kita yang lain, mudah-mudahan Allah pilih adik-beradik kita yang lain, ipaduai kita yang lain, anak-anak buah kita, sepupu, sepapat kita. Mudah-mudahan Allah pilih semuanya jadi orang belajar agama, agar semuanya nanti amalannya betul, sah, diterima oleh Allah, selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Dan makna bila sudah kalau begitu setakat ni faham tak? Maksud berdiri dengan sendiri ada dua kan? Pertama apa? Kedua? Okey. Itulah dia, ingat tu jawapan tu. Itu soalan dalam soalan nombor soalan belakang tu nanti. Dalam ujian peperiksaan gitu soalan pun saya dah bagi tahu, jawapan pun saya dah bagi tahu. Cuma nak suruh ingat aja. Nanti bila masuk exam dapat jawab semuanya insya-Allah. Ni kawan-kawan kita yang tengok online ni dahsyat dia, orang yang ngaji ada ujian ni. Ada ujian lisan-lisan macam tu je. Nak tengok faham ke tak faham bukan ujian kerana nak menguji, bukan. Nak tahu faham tak faham kod mana. Bila tak faham kod mana, kita cubalah terangkan kod lain pula. Tengok. Kalau begitu bolehlah kita terjemah. Kalau begitu makna bila kita dah faham maksud berdiri dengan sendiri ni ada dua. Satunya tidak berkehendak kepada yang menciptakan dia, yang kedua tidak berhajat penumpang yang lain. Kalau begitu kita terjemahkan pada cakapan Melayu. Dia nak letak istilah lain, dia nak letakkan istilah yang lain yang nak menunjukkan tidak berkehendak dan tak berhajat ni. Dia kata apa? Pada cakapan Melayu dengan kata ada Allah Ta'ala sendiri-sendiri. Ada Allah Ta'ala sendiri-sendiri. Apa maksud ada Allah Ta'ala sendiri-sendiri? Itulah maksud dia yang tadi tu. Diubah perkataan je untuk mudah nak faham. Untuk dia lah ni, untuk guru kita ni orang petani. Jadi pada logat dia, bahasa dia, kalau kata ada sendiri-sendiri ni faham dah tu. Tak berkehendak, tak berhajat, tak bergantung kepada sesuatu. Kita sini pelik lah dengar ada sendiri-sendiri, apa benda tapi dah tahu dah ni kan, dah tahu belum? Jadi jangan tercengang-cengang, terkebil-kebil bila dengar ada Allah sendiri-sendiri. Ada Allah sendiri-sendiri. Tadi itulah maksudnya. Sebab tu kata jangan tidur ngaji. Kalau tidur tak faham nanti orang. Ada Allah Ta'ala sendiri-sendiri. Apa maksud? Nanti ni di antara soalan Ni di antara soalan yang keluar nanti. Nanti saya tanya, apa maksud ada Allah sendiri-sendiri? Subjektif. Huraikan. Tuan-tuan puan-puan pun jawab. Maksud Allah Ta'ala ada sendiri-sendiri itu, pertama, dia tidak berkehendak kepada yang menciptakan dia, kerana dialah yang menciptakan segala sesuatu, termasuklah yang memberi soalan. Dah dijadikan sesuatu. Semua dia dijadikan. Maksud yang kedua, dia tidak berhajat menumpang kepada yang lain. Markah penuh lah tu. Markah penuh dapat dah tu bintang 5. Patut sign sekali. Masya Allah. Itu maksud ada Allah Ta'ala sendiri atau ada Allah Ta'ala itu cara-cara diri pun sama yang tadi itulah. Soalan seterusnya, apa yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala itu ada cara-cara diri? Copy paste je jawapan yang tadi.
Copy paste je jawapan tadi tu. Tidak berkehendak kepada yang mencipta, tak berhajat menumpang yang lain. Sedia kala lagi dan selama-lamanya. Tambah lagi sikit, saya tambah markah lain. Sebab dia punya huraian tu maknanya memuaskan hati. Begitu. Dan makna cara-cara diri pada bahasa Melayu itu, tengok di U-turn balik, tengok di U-turn balik, tengok. Dan makna cara-cara diri pada bahasa Melayu itu tidak berkehendak dan tidak nampak tak? Tu je makna dia. Tu je makna dia. Itulah yang tersebut seperti huraian tadi yang dinamakan dia sifat qiyamu ta'ala binafsihi. Lepas ni kalau kita dengar orang kata qiyamu binafsihi, Allah Ta'ala tu berdiri dengan sendiri, tak payah tanya dah, faham dah apa maksud dia. Itulah kita belajar ni. Kalau tak dulu kita menghafal aja sifat 20 tu, wujud, kidam, bakok, daripada 1 sampai 20, daripada 20 baca mengunduh sampai nombor 1. Jangan main-main. Dia hafal sifat 20 tu daripada nombor 1 baca bawa ke 20 mengunduh sampai ke nombor 1. Punya lancarnya. Bila tanya qiyamuhu ta'ala binafsi, apa makna pocik? Mana pocik tahu? Dah pocik hafal tu. Pocik hafal je. Pocik tak ngaji. Tak wajib hafal sifat 20 tu. Wajib ngaji. Bukan wajib hafal. Wajib mengaji. Tak hafal tak apa, tapi ngaji, faham. Bila sebut qiyamu binafsi, faham. Bila sebut mukhalafatu ta'ala lil hawadith, faham. Itu maksudnya. Yang terbaik dahlah faham, hafal pula. Itu lagi terbaik. Sambil-sambil tunggu ikan makan kita punya joran mancing kita, orang tanya qiyamu binafsi apa maknanya? Boleh jawab sambil-sambil itu. Dah hafal? Dah hafal? Bukanlah dikehendaki dengan berdiri dengan sendiri itu mulanya duduk, kemudian bangun berdiri. Bukan tu yang dimaksudkan sifat Allah, faham? Yang kata mula-mula duduk kemudian bangun berdiri, itu bukan sifat Allah. Itu sifat yang mustahil bagi Allah. Itu sifat yang mustahil bagi Allah. Itu sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Maka iaitu duduk kemudian bangun berdiri mustahil. Apa maksud mustahil akli? Perkara yang tidak boleh diterima pada akal adanya sekali-kali, faham? Perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali, tak masuk akal. Nak kata Allah tu duduk kemudian bangun berdiri, tak masuk akal. Benda yang tak boleh diterima pada akal yang waras sekali-kali. Mustahil bagi Allah duduk kemudian bangun. Allah tak sama dengan segala sesuatu. Perbuatan Allah tak serupa dengan perbuatan Ingat bab mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Ingat, jangan lupa tu bab mukhalafah. Allah bukan jirim, bukan jisim. Jadi segala perangai, kelakuan, keadaan, sifat yang ada pada jirim jisim tidak ada sekali-kali pada Allah. Habis iaitu mustahil. Mustahil atas Allah Ta'ala. Habis. Dan dalil atas ada Allah Ta'ala cara-cara diri itu. Faham tak tu? Dan dalil atas ada dan bukti. Dalil tu mana bukti yang menunjukkan di atas ada Allah Ta'ala itu cara-cara diri. Apa maksud cara-cara diri? Tak berkehendak, tak berhajat. Itu kan dah pandai dah tu. Kitab ni masuk kali kedua kan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Boleh habiskan, boleh khatam kali kedua. Lepas ni saya tak nak dah baca kitab ni. Kita ganti Faridatul Faraid insyaAllah. Nanti tuan-tuan nanti tengok ada perbezaan. Ada perbezaan bila tuan-tuan ngaji kitab Faridah, nanti setelah khatam kitab ni 2 kali akan ada pun. Tuan-tuan akan rasa ringan yang ngaji di situ. Sebab tu saya kata itu jangan kalut-kalut. Bawa-bawa bertenang. Memanglah nak pandai itu bagus, sifat yang bagus nak pandai itu. Tapi kalau kalut tak bagus. Kalau kalut tak bagus, kena sabar. Allah tahu kita sedang belajar. Sebab tu orang belajar ni ada banyak ruang keampunan daripada Allah. Dia buat silap pun insya-Allah diampunkan oleh Allah. Sebab apa? Dia tengah belajar, dia tak tahu, dia tak faham, belum sampai bab tu lagi. Dia tengah belajar, Allah tahu dia tengah belajar. Allah tahu yang dia belajar bersungguh-sungguh, siap ada jadual waktunya, siap diaturkan masa ni cari makan, ni waktu dengan keluarga, ni waktu mengaji, ni waktu dengan suami, ni waktu dengan isteri, ni waktu dengan anak, ni waktu mengaji. Tahu mana Allah tahu yang dia bersungguh.
tauhidnya, fiqahnya, tasawufnya ada. Jadi jangan risau. Orang yang belajar selagi niat kita betul, insya-Allah ada ruang-ruang keampunan daripada Allah. Yang rugi, yang bahaya tak belajar. Ini tak ada maaf daripada Allah. Kita buat silap kerana kita, kesombongan kita yang tak nak ambil tahu. Tak ada maaf. Orang tak mengaji, kalau dia tersilap, tersalah, tak ada ruang kemaafan daripada Allah sebab dia sombong. Dia salah solat sebab dia tak nak ambil tahu tentang solat. Dia salah baca Quran sebab dia tak nak ambil tahu tentang baca Quran. Dia tak peduli tentang ilmu nak baca Quran, nak memperbetulkan bacaan. Tapi dia baca Quran, baca dengan tunggang langgang, habis dia langgarnya, tajwidnya, makhrajnya dan sebagainya, sehingga mengubah erti dan maksud Quran. Sengaja dia tak nak pergi belajar, sedangkan dia ahli, dia boleh pandai kalau dia belajar. Orang ni tak ada maaf. Tapi kalau orang yang sedang belajar bersungguh-sungguh, contohnya dia sedang bersungguh-sungguh belajar Quran, tajwid, ngaji Iqra, ngaji Muqaddam, ngaji cara Al-Baghdadi, ngaji cara Al-Maghribi. Dia bersungguhnya dia ngaji, tiba-tiba dia baca ke laut juga, insya-Allah ada keampunan daripada Allah. Tuntung ngaji ni kalau kita tak nak, Allah ruginya dah. Hai, ngaji ya, Allah dah bagi kita macam-macam, rumah, kereta, duit, semua dah rasa dah Allah bagi. Ngaji ya, kita tak ngaji pun Allah bagi mewah. Takkan ngaji Allah nak jadikan kita apa kedana pula. Waktu tak mengaji, waktu tak pedulikan Allah pun Allah bagi makan minum. Takkan waktu kita dah mula nak dekat dengan Allah, nak menghadap kepada Allah, Allah nak biarkan kita. Cuba fikir, lagilah Allah sayang. Waktu kita lalai leka dulu pun Allah sayang. Ini pula dah mula nak menghadap kepada Allah, lagi-lagi dah bertambah-tambah sayangnya Allah. Tapi ingat, bila Allah dah bertambah-tambah sayang, dia akan jumpa ujian yang berat. Dia akan jumpa ujian yang berat-berat pula. Jangan ingat bila makin Allah sayang kita makin selesa. Kena siap sedia lah. Jangan kita faham Allah sayang kita macam laki kita sayang kita, ataupun kawan-kawan kita sayang kita. Jangan kita faham bila Allah sayang kepada kita sama macam makhluk sayang kepada kita. Dia akan bagi semua yang kita nak, dia akan tunaikan segala kehendak kita. Itu bukan. Tapi bila Allah sayang, Allah akan bagi benda yang pahit-pahit, yang tak sedap Allah akan bagi. Jangan kita salah faham. Kenapa dulu waktu aku tak mengaji, kaya je. Waktu tak mengaji dulu senang je urusan bisnes. Ini sejak aku dah belajar kat rumah ngaji ni, pasal lepas satu-satu masalah, kawan makin tak ada. Betul ke tidak jalan aku ni? Berasa macam nak patah balik. Sungguh berasa iya ke ni? Dulu waktu tak mengaji, kawan-kawan okey je, ramai je kawan, tanya khabar, pagi tanya, tengah hari tanya, lepas asar tanya, tengah malam tanya. Ini sejak dah mengaji senyap, tak ada yang DM pun. Betul tak? Tahulah kita lalui juga benda tu. Tapi sebab apa Allah nak asingkan dia daripada golongan-golongan yang tak faham dengan agama? Allah sendiri tolong selectkan untuk dia. Allah nak selamatkan daripada orang-orang yang akan merosakkan kita, yang berkawan bukan ikhlas kerana Allah. Jadi dalam ramai-ramai kalau ada 50 orang, boleh jadi tinggal 3 orang. Sungguh lepas tu setan datang masuk. Setan datang bisik, ya ke tak ya kau? Jangan-jangan sesat perjalanan betul. Kau kata kalau belajar Allah sayang, patut Allah sayang lagi makin ramailah kawan. Ini makin kurang kawan, ya ke tidak ni? Bila Allah sayang tak adalah masalah dalam hidup. Ini bisnes dah jadi macam-macam pula dah. Dulu okey je waktu. Dia bisik kan. Sebab tu bila kita hijrah, jangan tinggalkan majlis ilmu, jangan. Kena duduk dalam jamaah, dalam kumpulan. Jangan jadi kambing yang duduk bawah pokok sekor-sekor. Sebab serigala dia suka terekam jenis kambing yang sekor-sekor. Dia tengok sekor kambing tu, dia terekam punya batang leher. Tapi kalau kambing tu duduk dengan geng dia mikir sikit lah, ramai tu geng, aku datangkan yang lain tolong tanduk ke kan? Ibaratnya begitu. Bila hijrah, jangan buat sombong, duduk seorang-seorang. Kena duduk dalam jamaah supaya ada kawan-kawan yang sentiasa memerhatikan kita, menegur, menasihati kita, bagi semangat kepada kita.
Hati-hati. Sebab banyak dah berlaku tuan-tuan, banyak dah berlaku pengalaman, banyak berlaku dah kawan-kawan yang berhijrah tapi sekat jalan. Lepas tu patah balik, bila patah balik jadi jauh lebih leka daripada yang dulu. Hati-hati. Perjalanan ibadat ni bahaya. Syaitan nafsu memang berdengki, berdendam dengan kita yang nak belajar agama ni, yang nak menghadap kepada Allah ni. Dia sangat-sangat dengki. Kalau dulu kita dah dapat selamatkan diri daripada dia, bila kita leka, terlepas balik, pergi balik dalam tangan dia, siap, memang dikerjakan cukup-cukup. Dia akan pastikan kita tak akan jumpa lagi dah jalan ni sampai bila-bila. Hati-hati. Jangan kata, tak apalah duduk seorang, aku tak nak lah kawan-kawan dengan, tak apalah aku pandai-pandai lah. Jangan sombong. Jangan sombong. Duduk dengan kawan-kawan, duduk dalam jamaah, supaya kita senantiasa diingat-ingatkan, ditegur-tegur oleh kawan-kawan kita. Seorang kan hanyut, langsung tenggelam habis dah. Langsung tak nampak muka dah. Bahaya. Untuk guru nasihat kita tak nak pakai. Kita berasa kita lebih tahu, kita lebih faham, kita lebih berpengalaman. Itulah jadi salah kita. Baik, mana tadi? Dan dalil atas ada Allah Ta'ala cara-cara diri itu. Betul? Sikit lagi. Dan dalil atas ada Allah Ta'ala cara-cara diri itu ialah, ini dalil akli pula. Yang tadi tu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu dalil naqli, itu dalil Quran. Ni dalil akal pula, dalil akli pula. Dan dalil makna bukti atas ada Allah Ta'ala cara-cara diri itu, dalilnya, buktinya ialah kita fikir. Main pakak-pakak kita fikir sekejap, main kita fikir, gunakan akal kewarasan kita. Main kita fikir, jikalau Allah Ta'ala tidak ada cara-cara diri, kalau Allah tak bersifat dengan cara-cara diri tadi, kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, maksudnya bahkan berkehendak kepada yang menjadikan dia, nescaya adalah ia Allah itu bersifat betul tak? Kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, kita dah faham tadi kan maksud qiyamuhu binafsih kan? Jadi kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendiri, sudah tentu dan sudah pastilah Allah Ta'ala itu akan berkehendak kepada Tuhan lain yang menciptakan dia. Betul? Dah tak bersifat dengan qiyamuhu, maksudnya dia bersifat dengan berhajat kepada yang lain lah. Allah tu tidak berhajat kepada pencipta kerana dia bersifat qiyamuhu binafsih. Dia bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Jadi dalil akli di sini suruh kita fikir, suruh kita timbang, uji kaji, selidik apa yang jadi kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Maka jawabnya, kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, sudah tentu Allah akan berkehendak kepada yang menciptakan dia. Bila dah Allah Ta'ala berkehendak berhajat kepada yang menciptakan dia, maka Allah Ta'ala itu bersifat baharu. Faham tak baharu? Baharu ni tiap-tiap sesuatu yang berhajat kepada pencipta, sesuatu yang berasal daripada tiada, dijadikan, diciptakan, itulah baharu. Faham tak? Jadi kalau Allah Ta'ala berhajat kepada yang lain untuk menjadikan dia, maka dia itu baharu lah. Sama macam kita lah. Bukankah kita berhajat kepada Allah yang menjadikan? Sebab tu kita bersifat baharu. Allah tak boleh dikatakan sifat baru kerana dia qadim, sedia kala. Maka iaitu Allah bersifat baharu mustahil angka tak boleh terima. Kenapa pula mustahil? Kerana telah tetap, telah teguh, telah sungguh sedianya, yakni sedia kalanya dengan makna sedia kalanya Allah dengan dalil-dalil bukti-bukti yang nyata di sana. Sana mana? Sana mana? Sana mana? Johor Bahru. Sana mana? Sana dalam bab apa? Dalam bab kidam sana. Tengok balik dalam bab kidam sana, terang nyata jelas dah bahawasanya diterangkan Allah tu sedia kala, bukan baharu.
Loh, ingat tak masalah daur dan tasalsul? Dalam bab apa tu? Dalam bab kidam lah dulu yang dihuraikan tentang masalah daur dan tasalsul tu. Tengok balik, batu suruh ada kitab. Boleh tengok bila ada kitab, tengok balik. Kalau tak ada kitab nak tengok apa? Tengok TV je. Atau berkehendak kepada suatu zat yang hendak ada ia Allah di zat itu, maka dinamakan dia Allah tu sifat. Makna yang kedua tadi, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qiyamun binafsih, dengan maksud Allah mesti menumpang yang lain untuk dia wujud. Allah mesti kena tumpang yang lain, Allah mesti kena duduk pada yang lain untuk dia wujud, untuk dia ada, maka di situ dinamakan Allah tu sifat. Allah ni sifat ke zat? Zat. Allah tu zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Faham baik-baik, jangan keliru. Allah itu zat yang wajib ada. Allah Ta'ala itu zat yang mukhalafah. Allah Ta'ala itu zat yang memiliki segala sifat kamalat, zat yang maha suci dari sebarang kekurangan. Allah Ta'ala itu zat, bukannya Allah tu jangan keliru pula. Nanti soalan ditanya, adakah Allah Ta'ala itu zat ataupun sifat? Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, haji, hajah, datuk, datin semua jawab, Allah Ta'ala itu zat, bukannya sifat. Markah penuh, dapat markah penuh, bintang tanda tangan sekali dapat. Kalau nasib baik, saya ajak selfie sekali. Allahu Akbar. yakni Allah Ta'ala itu kena kepada sifat. Mana boleh kata Allah tu sifat? Kalau Allah tu wajib menumpang untuk dia ada, dia mesti kena duduk pada sesuatu baru dia boleh wujud, maka kalau begitu Allah tu bukan zat, bahkan dipanggil Allah tu sifat. Tu yang suruh rakam tu tuan-tuan ni. Bila rakam kita boleh dengar banyak kali. Apa maksud ni? Tu kalau ada rakaman. Tapi ada rakaman, kalau yang duduk dalam grup dia akan ada dapat rakaman. Selepas daripada kelas selang setengah jam je, kawan kita pun rakaman tu. Macam tu. Terima kasih lah kepada kawan kita tu, budak Singapura tu, Azman. Rajin dia rakam. Kawan-kawan yang lain dapat tumpang ambil manfaat. Yang tertinggal boleh tengok ulang kaji balik. Dan jikalau Allah Ta'ala itu sifat, kalau Allah Ta'ala itu sifat, hakikatnya bukan. Ni kalau suruh congak-congak, fikir-fikir, timbang-timbang, boleh terima ke tidak dia akal kalau nak kata Allah itu sifat. Jikalau Allah Ta'ala itu sifat, maka tentulah tidak bersifat dengan sifat-sifat ma'ani seperti kudrat, iradat yang lagi akan datang disebut. Maksudnya begini tuan-tuan perempuan, ni lah dah tak nak baca dah, cukup setakat situ. Kalau Allah Ta'ala itu diri dia sifat, kalau Allah tu sifat, kalau yang hakikatnya Allah tu apa? Zat. Ini buat contoh nak bagi faham. Kenapa tak boleh kata Allah tu sifat? Tu. Kenapa tak boleh kata Allah tu sifat? Apa salahnya nak kata Allah tu sifat? Salah. Tak boleh kata Allah sifat. Kenapa pula? Ni jawabnya, dengar baik. Kalau Allah Ta'ala itu dirinya adalah sifat, nescaya jawabnya Allah tak boleh nak bersifat dengan sifat yang lain. Allah takkan boleh bersifat dengan kudrat. Tadi dah kata Allah sifat, betul? Kudrat sifat tak? Iradat sifat tak? Yang lain itu sama basal kalam sifat tak? Jadi kalau diri Allah Ta'ala itu dah sifat, macam mana nak memiliki sifat-sifat yang lain? Kerana dalam kaedah usuluddin, tiap-tiap sifat tak boleh bersengan sifat lain. Sifat tak boleh menumpang sifat. Sifat tak boleh memiliki sifat yang lain. Contoh, sifat putih dan sifat hitam, ni dua-dua ni sifat, betul? Putih pun sifat, hitam pun sifat. Boleh tak sifat putih nak duduk pada sifat hitam? Boleh tak sifat hitam nak numpang sifat putih? Tak boleh. Kenapa? Kerana kedua-duanya sifat.
Yang kita tengok putih sebelah, hitam sebelah tu tumpang papan dam. Faham tak? Yang kita boleh tengok hitam duduk sebelah, putih duduk sebelah, tu dia tumpang papan. Dua-dua tu numpang papan. Zat papan, jisim papan tu yang boleh duduk situ tu, yang naik haji 5-6 kali sehari tu. Papan dam tu kan. Kan ada warna putih hitam tu, tu jadi warna putih dan warna hitam tu dua-dua sifat duduk menumpang kepada zat papan. Bukan putih numpang diri hitam numpang diri putih dah. Warna putih tu dia menumpang diri cecair tu, yang kita beli cat-cat kan. Diri cat tu jisim yang namanya cecair. Warna putih duduk situ, warna hitam duduk situ, warna kuning duduk situ. Kita panggil cat hitam, cat kuning, cat biru, cat hijau, cat merah. Nampak dah tu. Jadi kok mana-mana pun sifat tak boleh menumpang sifat. Sifat hanya boleh menumpang zat. Jadi tidak sah, tak boleh nak kata Allah sifat. Kerana kalau Allah sifat, nescaya Allah takkan bersifat dengan kuasa, Allah takkan bersifat dengan ilmu, Allah tak boleh nak bersifat dengan mendengar melihat, Allah Ta'ala tak boleh nak bersifat dengan segala sifat-sifat yang lain. Dah? Boleh ada alam tak kalau macam tu? Kalau Allah tu tak ada sifat kudrat, tak boleh bersifat iradat, tak boleh sifat ilmu, boleh ada ke alam ni? Tak boleh lah. Macam mana dia nak menjadikan alam kalau dia lemah, kalau dia buta, kalau dia pekak, kalau dia tuli, kalau dia tak berkehendak? Betul? Itulah sebabnya tak boleh dikatakan Allah tu sifat. Kalau Allah tu sifat membawa kepada dia tak kuat, dia tak bersifat kuasa. Yang sekarang ni yang betulnya pada hakikat nafsul amri ni, Allah itu zat yang bersifat dengan kuasa, yang bersifat dengan ilmu, yang bersifat dengan kehendak dan sebagainya. Itulah dalilnya adanya alam ini. Adanya alam inilah dalil bukti yang menunjukkan zat Allah Ta'ala itu memiliki sifat-sifat kamalat, yang sempurna, yang maha sempurna, yang maha tinggi. Dia faham tidak? Jadi kalau sifat, kalau Allah tu sifat, macam mana dia nak bersifat dengan kudrat? Macam mana sifat kudrat nak duduk pada Allah kalau Allah tu sendiri sifat? Faham tak? Tak faham tak apa? Tak faham tak apa, ngaji lagi. Ngaji lagi, azam lagi. Tak boleh jadi ni. Nak ngaji lagi ni. Tu ada hikmah Allah jadikan kita. Faham tak faham tu urusan Allah. Yang penting bersungguh mengaji, ikhlas mengaji, tetap dapat kelebihan penuntut ilmu. Allah ampunkan dosa, Allah redha, Allah sayang, menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah matinya husnul khatimah. InsyaAllah matinya syahid. InsyaAllah Allah akan lahirkan di kalangan kita, keturunan kita, anak cucu cicit kita. InsyaAllah akan ada orang soleh-solehah insyaAllah. Asbab datuk nenek moyangnya, ibu bapanya seronok belajar agama. InsyaAllah Allah Maha Adil, jangan risau. Allah Maha Adil. Akan ada insya-Allah nanti keturunan kita yang soleh, yang solehah, dengan asbab keturunan cucu cicit kita yang soleh-solehah tadi, dengan asbab doa-doanya kita diampunkan oleh Allah. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijak. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ada suami memiliki isteri yang bermasalah. Suaminya soleh, tapi isterinya bermasalah. Tapi asbab suami soleh tadi dapat menyelamatkan isterinya. Betul? Betul tak? Suami yang bertakwa, suami yang dikasihi oleh Allah, dia dapat menyelamatkan isteri dia dengan doa dia, dengan redha dia, dengan ampun maaf dia. Betul? Kadang-kadang ada suami yang soleh tapi memiliki isteri yang solehah yang bertakwa. Asbab isteri yang solehah tadi, dengan berkat doa-doa dia, Allah selamatkan suami dia. Nampak tak? Kadang-kadang ibu bapa masalah, tapi ada anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh-solehah ni menyelamatkan ibu bapa. Kadang-kadang anak-anak masalah, tapi ibu bapanya soleh-solehah dapat menyelamatkan anak. Ada datuk yang bermasalah, tapi cucunya soleh-solehah akan dapat selamatkan datuk-datuk nenek ni. Faham tak tu? Itu kebijaksanaan Allah. Sebab tu kita kena sangka baik dengan Allah. Kena sangka baik dengan Allah. Kita tahu perancangan Allah. Jaga hati kita. Jaga hati kita
Maknanya kita masing-masing kena ingat tanggungjawab kita usaha jadi hamba yang bertakwa. Itu tugas masing-masing. Orang lain jahat, orang lain tak mengaji, suami tak nak mengaji, isteri tak nak mengaji, anak-anak tak nak mengaji, setelah nasihat gini-gini dia orang macam tu, kita ni kena selamatkan diri. Mudah-mudahan kita nanti dapat memberi syafaat ataupun pertolongan kepada mereka. Tu tugas kita. Jangan dengan sebab orang tu masalah, pasangan kita masalah, kita pun jadi masalah pula. Kenapa kita nak ikut orang jadi masalah dengan Allah? Sedangkan kita, Allah Ta'ala dah tunjuk jalan, Allah dah pilih kita, Allah dah nampakkan jalan. Maka teruskan usaha jadi orang soleh, orang solehah, orang bertakwa. Usaha maksudnya mudah-mudahan Allah redha kita, Allah terima kita. Jadi asbab daripada Allah terima kita, nanti kita boleh menyelamatkan yang lain. Jadi jangan putus asa, malahlah aku nak jadi baik. Sebab apa? Suami jahat. Apa masalahnya suami jahat kamu tak nak jadi baik pula? Suami saya siap pakai seluar pendek je, malahlah saya nak semayang. Apa kena-mengena? Apa kena-mengena? Suami pakai seluar pendek yang kau tak nak semayang, kenapa? Apa? Adakah syarat-syarat ataupun perkara yang membatalkan sembahyang itu suami yang memakai seluar pendek? Ustaz, adakah semayang saya jadi batal? Saya dalam rakaat ketiga, tiba-tiba suami saya keluar rumah pakai seluar pendek, batal tak semayang saya? La ilaha illallah, tak ada kena mengenanya. Kita teruskanlah beramal soleh, baiki hati. Mudah-mudahan kita ni Allah redha, mudah-mudahan kita dikasihi oleh Allah. Bila dah dikasihi oleh Allah, kalau doa Allah terima tak? Jangan sebab isteri kita masalah, kita buat maksiat pula. Kenapa ni dah tak semayang? Sebab isteri je masalah lah. Macam tu. Macam tu ke? Saya ni dah tak nak semayang, dah tak nak mengaji. Sebab apa? Mak bapak je masalah. Kenapa pula? Apa kena-mengena? Tugasan kau jadi anak yang bertakwa. Mudah-mudahan nanti kau akan dapat menyelamatkan ibu bapa. Macam tu. Sebab tu ngaji dan sangka Allah nak bagi kita pahala banyak. Boleh tak Allah Ta'ala nak jadikan manusia ni tak ada masalah? Boleh tak Allah Ta'ala nak jadikan semua baik, beriman aja? Boleh tak? Dah ada peluang nak ibadat dah? Dah semua baik? Ada peluang nak ngaji dah? Allah Ta'ala boleh tak nak jadikan semua hamba dia alim semua? Boleh. Ada wujud tak agak-agak rumah ngaji Melaka? Apa kejadahnya nak buat rumah ngaji Melaka dah alim semua? Faham tak? Itulah Allah Ta'ala nak membuka ruang ibadah. Allah jadikan yang begini, Allah jadikan yang fakir miskin supaya yang kaya ada peluang nak beribadat dengan sedekah, dengan zakat dan sebagainya. Padahal Allah Maha Kaya, Allah boleh jadikan semua hamba-Nya kaya-kaya. Faham tak? Kenapa Allah Ta'ala jadikan orang tu bermasalah? Sebab Allah nak suruh kita beribadat dengan yang namanya sabar, yang namanya pemaaf, yang namanya mendidik. Boleh je Allah Ta'ala nak jadikan pasangan kita tu macam malaikat, tak ada masalah langsung. Dah apa kebajikan kita? Nasihatkan apa? Nak nasihat dia sembahyang, dia semayang lagi banyak daripada kita. Kita kata jaga mulut dia, mulut dia lebih baik daripada kita. Nampak tak tu? Itu hikmah Allah jadikan. Tidak ada benda yang sia-sia dijadikan oleh Allah, melainkan ada hikmah yang tersembunyi. Sebab tu wajib sentiasa bersangka baik dengan Allah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Allah menjadikan alam, Allah merancang qada dan qadar itu dengan kebijaksanaannya yang maha luas, yang maha sempurna. Kita tak tahu. Sebab tu kena sangka baik dengan Allah. Cukuplah sekadar itu. Tandalah kat mana tadi, berhenti tengah jalan ke, tepi jalan ke, lain putih ke, ikutlah. Nanti sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli putrin wa sabaka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Alhamdulillah. Minum Haji? Boleh kongsi?
Dia air macam suami je. Air ni macam suami, dia boleh kongsi. Terima kasih Ustaz. Sama je. Mari kita sama. Jumpa lagi insya-Allah. Wah, masih jumpa lagi makan. Jumpa lagi insya-Allah. Jazakallah khairan. Jazakallah khair. Jumpa je. Saya baru ni masjid putih ada tak? Ada hal lah. Terima kasih banyak. Sama je. Jumpa lagi. Salam. Boleh tengok live ada. Dia Singapura. Siapa ni? Wah ada ya. Jazakallah khair. Apa lagi? Ini dia ke? Ini depan dia. Dia tengok. Ha? Orang putih. Lagi insya-Allah. Makcik. Makcik. Jumpa lagi. Jazakallah khair. Amin ya Rabb. InsyaAllah kawan-kawan, kita mulai pagi ni kuliah kita akan buat dekat sini baliklah akaun utama kita InsyaAllah tolong sebar-sebarkan. Abang bagi tahu kawan-kawan kita yang lain. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini kawan saya ni Teka kan. Oh ya ke? Bagi Ustaz. Moga sihat, afiat, murah rezeki insya-Allah rohani jasmani. Dia minta doa Ustaz sikitlah. Sihatkan dia semua. Boleh sakit ke apa? Macam tak apa, sihat sikit. Salawat. Sakit perempuan. Selawat banyak insya-Allah, selawat banyak, lepas selawat doa. Selawat banyak, baca selawat banyak-banyak. Setiap kali lepas selawat doa, ya Allah dengan keberkahan selawat, apa hajat ceritakan insya-Allah. Tawassul dengan salawat insya-Allah. Okey, terima kasih. Insya-Allah. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya Cik. Saya nak tanya dua perkara. Masya-Allah. Apa tu? Yang pertama, jawab anak saya. Dia ni jenis yang anxiety. Okey. Dia takut, dia macam nampak benda semua kan. Jadi bila satu kes hari tu masa dia kena orang nak rakam dekat BI. Oh, nak tak CCTV? Dia nak rakam, dia nak handphone. Okey, lepas tu? Dia ngendak. Jadi sejak tu dia lagi bila tapi ada panggil staff ni lah, perawat lah untuk apa tu apa? Ruqyah kan dia. Rumah. Okay. Dan pagar rumah. And then dia ada kes orang letakkan najis. Oh. Kat depan rumah tak basuh. Jadi tu saya tanya macam mana ni dia nak lindung diri dia daripada macam trauma dia. Jadi kalau kita cakap dia boleh faham? Maksudnya? Kalau kita cakap, kalau kita suruh sesuatu dia boleh faham? Boleh. Suruh dia baca itulah wirid-wirid, kena amalkan wirid-wirid. Satu lagi dia lelaki perempuan? Perempuan. So dia berwuduk selalu. Dia nak sebenarnya dia lihat sikit. Kita kena sabar lah, kena suruh, kena nasihat. Ini masalah saya. Ya. Ustaz saya subuh pun susah nak bangun. Tidur awal ke? Tidur macam biasa? Tidur awal pun ni lagi-lagi kalau saya terjaga malam, pagi jam saya dah set. Dia pelan dia tutup. Yelah, dia jadi macam tu. Kena mujahadah. Kena mujahadah sungguh-sungguh lah. Mujahadah sungguh-sungguh. Kena lawan sungguh-sungguh insya-Allah. Sungguh-sungguh. Sama-sama makcik doa. Selawat banyak makcik. Selawat. Minta pada Allah sungguh-sungguh. Sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjuk, nak beritahu yang kita lemah. Allah Ta'ala suka hamba yang berhajat dengan dia. Kita contoh, mata kita ni jahat tengok maksiat. Kita payah nak tinggalkan benda tu. Makcik doa saya makcik. Kita payah nak tinggalkan perbuatan yang tak bagus tu kan. Minta pada Allah, ya Allah, aku tak redha dengan diri aku tak redha dengan mata aku yang suka tengok dosa maksiat. Bagi taufik ya Allah, bagi pertolongan. Mana minta sungguh-sungguh. Sebab kita mustahil kita nak bangun, kita nak duduk mustahil tanpa Tuhan tolong. Jadi Allah nak kita ni
meletakkan Allah tu, hajat kepada Allah tu sentiasa. Bergantung pada Allah tu ibaratnya macam kita ni dalam kelemasan tadi, mengharapkan bantuan Allah tu ibaratnya macam kita duduk dalam lautan. Sentiasa perasaan tu. Cuma kita ni lah, saya pun sama. Bila kita duduk dalam keadaan selesa, perasaan yang macam tu dah tak ada. Kita berasa macam beres, macam kita ni tak ada kena-mengena dengan bantuan Allah. Hati kita dah mula jauh. Sebenarnya Allah nak didik dan nak sedarkan kita, kok mana pun, senang ke, susah ke, sihat ke, sakit ke, ada masalah ke, tak ada masalah ke, dapat benda yang kita nak ke, ataupun tak dapat benda yang kita nak hati kita sentiasa begitu. Allah nak didik kita macam tu sebenarnya. Jadi minta pada Allah sungguh-sungguh, ya Allah tolong, bagi tahu aku mustahil aku boleh bangun sekian-sekian kalau kau tak tolonglah, kasihanlah aku ya Allah. Minta sungguh, Allah redha hamba yang macam tu. Walaupun tak dapat bangun, tapi bila perbuatan hamba tu begitu mengharapkan pada Allah, sungguh-sungguh dia diredai oleh Allah. InsyaAllah begitu macam tu. Boleh je Allah Ta'ala nak bangunkan kita. Tapi Allah suka tengok kita ni berhajat pada dia. Sebab dia tu, Allah ni, sifat Allah ni, dia nak menunjukkan siapa diri dia. Supaya kita sedar yang kita ni kok mana pun berhajat kepada Allah. Jangan kita berasa ada satu masa, satu ketika kita berasa kita ni macam lepas daripada Allah. Faham tak tu? Maksudnya macam kita tak perlukan dia. Tu sebenarnya Allah nak didik. Saya satu lagi kelemahan saya suka macam leka-lekakan waktu. Tu dah memang dia punya permainan lah tu. Kena mujahadah tu, kata nak mujahadah lawan, insya-Allah. Dia lah bukan sentiasa, tapi saya berusaha untuk memperbaiki. Insya-Allah Allah Taala. Sebab tu bersungguh. Jangan putus asa, insya-Allah. Pakat doa. Baik, orang-orang Allah sayang Allah uji je. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, hari tu saya dengar Ustaz nak tadi ni. Apa benda ni? Sekali tadi. Masya-Allah, tabarakallah. Saya ada sebut sati gitu Tapi dekat Mama ni. Okey. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Ustaz, hadiah. Hadiah. Doakan makcik. Makcik doa saya lah, makcik orang mengaji. Saya tak ngaji. Baru nak belajar dah. Dah jadi murid tu Ustaz. Dah, encik cepat faham. Orang Allah sayang ni semua ni, Alhamdulillah. Insya-Allah doa-doa ni. Alhamdulillah, syukur kita. Sungguh-sungguh itulah mujur Allah Taala. Tak ada lepas benjin pergi cari duit lagi kan. Alhamdulillah. Yalah, mujur Allah Taala tak ambil kita dulu dah. Tapi tu dah pasangan. Tak apa. Tu tadi yang saya cakap tadi tu. Kita yang tinggal ni, walaupun masalah pasangan kita kena bersungguh. Sambil kita nasihat, sambil kita usaha nasihat, tak apa, dia tak berubah, tu bukan masalah kita, tu bukan dosa kita. Ya, Allah nak buka peluang kepada si isteri tadi, bersabar dan mendidik dan membimbing. Mudah-mudahan dengan lisanul hal, boleh dengan lisanul hal, makna keadaan kita ni, mudah-mudahan satu masa akan melembutkan hati ni. Kita kena ingat mana kita tak kuasa. Tapi dah untung sangat Ustaz, takut macam tak sempat. InsyaAllah berkat isteri yang solehah, insyaAllah Allah akan selamatkan. Ustaz, kadang-kadang rasa macam sedih. Kita macam cemburu walaupun pasangan-pasangan. Tak apa, Allah Ta'ala nak bukan buat dia ada Ustaz kacau juga, tapi dia nak tempat dia. Macam kat masjid. Tak apalah. Mengaji tak Kita ngaji saya semua. macam rasa sedih ya. Dia nak cek guru dia. Yelah. Macam kita rasa baik macam kat sini mengaji, ada kitab, macam adab kita kan, ada kitab, ada guru depan ni. Macam kat masjid, kuliah depan, duduk belakang yang ada. Apa yang dapat masuk Ustaz? Boleh masuk ke Ustaz? InsyaAllah. Kalau ikut ini memang tak tahu. Tak ada nota. Itulah. Kita yang dah nampak jalan ni, kita buat betul-betul. Nasihat Ustaz tu. Tak apa. Jangan tinggi suara tu Ustaz. Jangan. Kita nasihat suami kita, adab kena jaga kat mana-mana pun. Tu. Kita ni orang biasa Ustaz. InsyaAllah. Perbaikilah. Perbaikilah. Boleh nak dikontrol. Tapi tak boleh. Kawal amarah. Amarah ni, marah ni. Marah ni, sifat marah ni kena didik dia. Tak boleh buang. Marah tak boleh buang. Kena didik. Macam kita dah makna patut ke tidak kita nak buat gini, nak marah hal-hal yang macam ni. Tapi kalau marah pula macam mana? Kita sebagai anak boleh tak nak tengking-tengking ibu bapa kita yang buat salah? Sama macam suami kan. Dia contohlah suami kita tak baik pun, makna adab dan akhlak kita kena jaga. Kita sebagai isteri yang solehah macam tu. Sebab kesalahan suami itu tak akan dipikulkan pada kita pun. Jadi kita kena usaha berhajat pada Allah, sungguh-sungguh doa, sungguh-sungguh mudah-mudahan dengan berkah Nabi kita Muhammad SAW, Allah Ta'ala
bagi taufik. Bagi. Allah boleh je nak ubah dia jauh jadi lebih baik daripada kita pun boleh. Boleh. Kadang-kadang Allah nak uji kita. Ada tak kita sombong dengan sebab kita taat, suami kita tak taat, ataupun suami kita taat, isteri kita tak taat? Adakah dengan sebab ketaatan tu kita sombong dan menghina pasangan kita? Ada tak dalam hati kita merendahkan ini orang jahat ini? Jangan, na'udzubillah. Sabar mesti. Kata tergelincir juga Ustaz. Biasa manusia tergelincir tu kita bukan tergelincir. kita bukan malaikat. Saya kata sebab nak betul nak explain kat dia Betul. cara kita belajar kat sini. Kadang-kadang tergelincir. Betul. Dah tone dah naik. Dia tu dan Takut tu tapi istighfar, taubat, minta maaf balik. Anak tak dia maksudnya kadang ego dia tu buat kita lagi berhenti. Tu kita sabar. Mana kita suka melawan. Ya. Kita cakap itu Tak yang apa, sabarlah. dia banyak. Kalau ada apa ubat yang boleh sabar semua Tak, nanti kalau dia dah berubah cepat, nanti pahala dah kurang. sama-sama. Dia cepat dia itu untung besar dia. Cover kita kata Ustaz. InsyaAllah. Dia ada kala Allah Ta'ala jadikan isteri itu jadi asbab suami, menyelamatkan suami. Ada tempat kadang-kadang Allah jadikan suami dia boleh menyelamatkan isteri. Sama insyaAllah. Jadi kalau suami yang macam ni, makna dia isteri yang macam ni, suami yang macam tu, isteri yang dapat suami macam tu, makna dia isteri yang pilihan Allah lah. Tak semua dapat macam tu. Macam Asiyah tu kan, Allah nak bagi kelebihan, makna dia lain daripada yang lain. Salam. Terima kasih Ustaz. Sama. Doa saya je. Okey. Ustaz, kalau lepas solat fardu zuhur. Tak. Lafaz fardu solat fardu zuhur. Lafaz niat, lafaz ke niat? Ustaz, kalau lafaz solat, makna lafaz niat kot. Fardu zuhur tiba-tiba masa niat, dalam niat tu lintasan qada. Kalau lintasan makna bukan dengan sengaja kita. Kalau kita niat ni makna menyahaja, hati kita sedar. Dia akan jadi, dia tidak akan mengubahlah. Lintasan, terlintas. Tak kena ulang. Tapi kalau kita sengaja niat, dia kan beza sengaja dengan tak sengaja. Soli fardhu zuhri, dalam hati kita nak aku sembahyang zuhur, aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu zuhur tunai, aku sembahyang fardu zuhur qada. Kalau kita niat zuhur tapi terlintas qada, dia tak merosakkan sembahyang. Kalau kita nak qada sembahyang, boleh. Nak qada sembahyang zuhur semalam, tiba-tiba kita terniat tunai pun boleh, tak ada masalah. Sebab wajib, dua-dua tu jadi wajib, jatuh wajib. Kalau kita masih ragu waktu ada ke tidak, zuhur ada lagi tidak zuhur, tiba-tiba kita nak sembahyang, nak niat apa? Nak niat qada zuhur ke ataupun nak niat fardu zuhur? Ada kata ulama boleh niat qada zuhur, boleh niat tunai zuhur. Kalau kita syak waktu tu ada lagi ke tidak, ujung-ujung waktu. Wallahu a'lam. Ustaz, doakan kenapalah mudah hilang, nak tulis apa ya? Macam mana tu tak faham. Yang tadi tu tak kena ulang tak kena ulang. Kalau yang kena ulang, kalau sengaja niat qada, itulah perlu menghadirkan niat qada dan tunai tu, nak membezakan sama ada semayang yang kita buat tu semayang yang hari tu ataupun yang dah lepas-lepas. Kalau kita niat qada ni makna ganti yang lepas. Tak apa, tak wajib ulang. Sah lah semayang tu. Jangan was-was. Ni Kak ni mana yang seorang ni? Lama tak nampak. Kayu. Dia ikut suami dia, Ustaz. Dia ikut suami. Oh. Ada urusan di KL. Dia kan biasa kan dia yang mengheboh kan. Dia tak sihat. Oh. Apa dah Ustaz, kami bantu je mana yang boleh. Tak apa, pakat-pakat lah. Ya. Pakat-pakat bantu. Kita yang
Hero dah tak ada. Bila ni Iru tu. Cuti sekolah anak dia cuti. Ismail Oh ramai tak ada tadi. Kan kadang ramai tak ada. Ismail pun tak ada. Abang Ismail dekat Kelantan Asyik. Tengok anak Kelantan. Tengok anak dia kat Kelantan. Tak apalah, alhamdulillah. Ustaz, anak ustaz yang hari tu ambil apa dekat UM tu, yang lelaki tu umur berapa? Yang mana? Yang lelaki anak ustaz dua orang yang ambil sidil tu, Oh, tu yang sana. Yang sana punya. yang ambil kat UM hari tu. Ha? Yang Oh, dekat Kuim tu. Ha. Aha. Anak yang lelaki tu umur berapa?